mana tak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, pada orang yang meninggalkan sembahyang, dan tiada disuci Allah akan dia. Allah tak bersihkan dia, hidup dia dalam keadaan kotor je. Hati dia kotor, tubuh dia pun kotor. Apa tidaknya tubuh kotor? Sebab orang-orang yang tak sembahyang ni badannya tak bersih, hati dia tertentu tak bersih. Hati sudah tentu tak bersih, tubuh pun tak bersih. Maksud tubuh tak bersih entah mandi hadas tidak sah ke tidak, wuduk pun tak pernah ambil. Jadi bila wuduk tak pernah ambil, orang tu duduk dalam keadaan kotor. Orang yang bersih tubuhnya adalah orang yang sentiasa ada dalam diri dia wuduk. Orang mengekali wuduk mana orang yang sentiasa bersih. Jadi orang yang tak sembahyang ni orang yang tak ambil wuduk. Bila orang tak ambil wuduk ni dia tak bersih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tak sucikan dia. Suci di sini ada dua, suci tubuhnya dan suci hati. Hati kelam, hitam hati, tak bersih. Bila hati hitam, kelam, tak bersih, mana nak datang nur Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak akan sampai. Dan tiada disuci Allah akan dia, dan baginya azab yang amat pedih di akhirat nanti. Di akhirat nanti baginya azab yang amat pedih. Bila sebut amat tu mana bertambah-tambah. Kalau kita, aku lapar, boleh tahan lagi. Aku amat lapar, sangat lapar, tak boleh tahan itu. Bertambah-tambah lapar dia. Ini amat pedih, mana sangat-sangat. Dan diriwayatkan bahawasanya pertama-tama orang yang dihitamkan mukanya pada hari kiamat itu segala muka orang yang meninggalkan sembahyang. Pertama-tama orang yang dihitamkan muka dia itu di hari kiamat besok adalah orang yang tinggal sembahyang. Sebab apa? Orang yang tinggal sembahyang ni orang yang tak ada wuduk. Dia tadi ni. Jadi muka yang bersih, muka yang bercahaya itu adalah kesan daripada wuduk. Al-ghurrah muhajjalin. Ghurrah ni putih muka. Muhajjal maknanya putih kaki dan tangannya. Kaki dan tangan tu diputih, bercahaya, bersih. Muka dia tu putih, bercahaya, bersih. Jadi tempat yang kita ambil wuduk tu muka, kepala, tangan, kaki. Jadi bersih muka, bersih kaki. Itu namanya ghurrah muhajjalin. Tempat yang nampak bersih dan bercahaya di muka, di tubuh manusia besok adalah tempat-tempat yang kesan daripada wuduk. Sebab tu Nabi SAW pesan, dan Nabi sendiri pun amal tajdid dan wuduk, tajdid wuduk, tajdid wuduk. Maknanya baharukan wuduk, baharukan wuduk, habis wuduk, ambil wuduk, habis wuduk, ambil wuduk, batal wuduk, ambil wuduk. Sebab di akhirat esok putih muka, bersih muka, dan putih bersih bercahaya kaki tangan, kesan daripada kita ambil wuduk. Dan diriwayatkan bahawasanya pertama-tama orang yang dihitamkan mukanya pada hari kiamat itu segala muka orang yang meninggalkan sembahyang, tinggal sembahyang, na'udzubillah. Dan bahawasanya di dalam neraka itu
satu wadi, mana terdapat satu wadi, satu lembah, dinamakan dia wadi tersebut Lam-Lam. Di dalamnya, di dalam wadi tersebut beberapa ular yang besar-besar. Dalam dia ada ular besar-besar, tengkuk sebesar yang sebesar-besar tengkuk unta. Ular yang besar, dia besar tengkuk unta. Gambaran panjang. Kita tengok tengkuk unta besar lah. Kita jumpa ular sawah besar, itu di dalamnya beberapa ular. Maknanya banyak, beberapa, bukan seekor dua. Dengan sebesar-besar tengkuk unta. Tengok unta besar-besar, tengok tengkuk dia besar mana? InsyaAllah, tabarakallah. Itu gambarannya, mungkin besar lagi. Panjangnya perjalanan sebulan, jalan kaki sebulan. Kepala dia, Allahu a'lam, badan dia besar tengkuk unta. Jauh panjang dia, ukuran panjangnya perjalanan sebulan. Kalau kita berjalan kaki sebulan sampai mana? Itu panjangnya. Banyak ekor, banyak ekor. Na'udzubillah min dzalik. Itu untuk apa tu? Dipagutkan orang yang meninggalkan sembahyang. Kerja mereka ni, kerja ular-ular ni adalah mematuk ataupun memagut, membelit orang-orang yang tinggal sembahyang. Ular ni bisa ni. Pagut tu pagut kena risau. Memagut orang yang meninggalkan sembahyang, maka bergelegak racunnya di dalam jasadnya. Mana racunnya tu bisa dia. Bila dia patuk dia pagut dia, keluar bisa. Bisa keluar kok gigi kan. Kalau ular biasa ni dia keluar, bisa keluar gigi taring. Dia patuk dia, lekat dia, bisa dia keluar. Bisa dia keluar tu disebut bergelegak racunnya, bisanya di dalam jasadnya, jasad orang yang tinggal sembahyang. Bukan seekor batuk, bukan seekor. Kalau 3-4 ekor, 5-6 ekor, kawan ni bagi sekali, kawan ni bagi sekali, 6 kali tempat, 6 tempat. Kawan ni bagi kepala, kawan ni bagi belakang, kawan ni bagi perut, kawan ni bagi kaki. Semua lepas bisa ke dalam jasad orang yang tinggal sembahyang. Itu dah bisa tu bergelegak. Bila kita kena batuk dah, bisa tu berjalan mengikut saluran darah. Tu batuk ni gerak, bisa tu bergelegak. Bergelegak racunnya di dalam jasadnya, jasad orang yang meninggal sembahyang tadi 70 tahun. Bisa duduk dalam badan tu 70 tahun. 70 tahun. Selepas 70 tahun tu, kemudian maka hancur daging. Daging orang yang kena patuk dengan ular tu hancur, helai. Hancur, helai. Kita kalau kena patuk dengan ular hidung pun tak sempat di hospital, mati. Dalam neraka, dalam syurga dia tak ada mati dah. Dalam syurga 24 jam hidup dengan nikmat. Dalam neraka 24 jam hidup dengan azab. 24 jam tak boleh lari. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang tinggal sembahyang. Siapa ni orang tinggal sembahyang ni? Orang Islam.
Orang Islam, orang kita menggelegak dalam jasad dia 70 tahun. Selepas pada 70 tahun itu maka hancur dagingnya. Daging jadi reput, bisa pula jadi reput, tubuh badan hancur, reput. Dan tersebut pada hadis yang lain, barang siapa mengekalkan sembahyang yang 5 waktu di dalam berjamaah, ini sedap sikit lah. Siapa yang mengekalkan sembahyang 5 waktu dalam berjamaah, pagi, petang, siang, malam, hidup dan sembahyang berjamaah tak berhenti, dikurniakan Allah akan dia 5 perkara. Allah akan kurniakan dia 5 perkara. Maknanya hak Allah nak pilih ini bukan ramai pun. Sembahyang surau ni dosa tak benar. Baru hak Tuhan nak pilih. Padahal kalau turun semua sembahyang lelaki lah, perempuan tak wajib turun. Perempuan turun tu kira sunat lah, tak lelaki sampai keluar, sampai kat luar. Kalau semua turun, bayangkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ni dalam hadis ni, barang siapa mengekalkan sembahyang 5 waktu di dalam berjamaah, tak kira dia pergi kerja pun cari sembahyang kok mana pun tak jemaah, paling tidak pun 2 orang sembahyang juga. Pusing-pusing tak ada orang, sembahyang juga berjemaah. Tak ada orang, sembahyang seorang. Tiba-tiba ada orang datang sembahyang nak jemaah, dia bangun pergi pula nak pilih jemaah, sebab nak pahala jemaah. Maknanya tak tinggal sembahyang berjemaah. Itu disebut mengekalkan sembahyang berjemaah. Dia pusing-pusing ke mana pun nak cari jemaah lah. Habis tak ada pun, tak sempat turun surau pun, panggil anak bini juga sembahyang berjemaah ke mana pun. Dikurnia Allah akan dia 5 perkara. Allah akan kurniakan kepada orang tersebut 5 perkara, sama ada dia sedar ataupun dia tak sedar. Sama ada dia sedar ataupun dia tak sedar. Apa dia? Atau diingatkan Allah daripadanya, mungkin diingat tu diangkat seeloknya lah. Ditulis tu diangkatkan, diangkat Allah daripadanya sempit kehidupan. Hidup dia senang, murah. Hidup dia lapang, tak sempit. Rasa macam tak ada masalah. Makan boleh, minum boleh. Orang ada kereta, dia ada kereta. Orang boleh makan, dia boleh makan. Orang boleh pergi, dia boleh. Senang hidupnya. Padahal susah. Tapi boleh. Anak-anak pun boleh mengaji ya tu. Anak-anak boleh baca. Anak orang masuk universiti, anak ada masuk universiti. Dia senang, dia tak senang, dia orang susah. Tapi Allah bagi lapang gitu. Ni faedah sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ni, jangan tinggallah surau ni, sembahyang berjemaah. Tak apalah, tak ada orang pun. Tengok orang yang tak sembahyang berjemaah, Allah bagi apa? Senang, duit banyak pun tak senang. Tak senang. Rasa sempit lagi. Itu tak kena ini, tak kena tidur, duk fikir dunia ya. Tak, kita susah hidup kita dengan Allah. Sembahyang berjemaah. Allah janji tu di hadis Nabi sebut
Tak percaya kat Nabi, nak percaya kat Allah lagi. Tak percaya kat Nabi, nak percaya kat Allah. Ini hadis. Diangkatkan Allah, mana Allah angkatkan daripadanya. Allah buang, maksud angkat tu buang daripadanya, daripada orang yang melazimi sembahyang berjemaah tu kesempitan hidupnya. Sempit hidupnya, tak ada. Jadi maknanya senang, lapang. Kita tengok pun, dia ni susah. Oh susah, tapi tenang, lapang. Terziarah pergi rumah dia, lapang, nyaman, rumah sedap, duduk tenang hati. Kadang-kadang kita pergi rumah orang senang, kaya, orang besar, masuk duduk seram, rasa tak sedap duduk. Tenang bagi kita, tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah angkatkan daripada kesempitan hidup, dari sempit kehidupannya. Diangkatkan daripadanya azab kubur. Orang yang sentiasa sembahyang berjemaah ini tak kena azab kubur. Muka nakir datang, tak seksa dia. Ular, kala, jengking yang pada dalam kubur tu tak siksa dia. Bumi tak himpit dia. Papan kayu tak sempit dia. Tu diangkatkan siksa kubur, tak kena. Sebab azab kubur tu siksa kubur. Dan diberikan suratan amalnya, diberikan suratan amalnya dengan kanan, dengan tangan kanan. Ini orang yang sentiasa berjemaah, esok dapat surat amal dengan tangan kanan. Kalau dapat dengan tangan kiri, jangan. Ini Allah sebagai 5 perkara yang Allah bagi. Dan lalu ia atas sirat, mana siratul mustaqim, seperti kilat yang menyambar. Berjalan esok atas siratul mustaqim, yang bawah dia tu neraka Jahannam, laju macam kilat menyambar, sekelip mata hilang. Ini faedah dia sembahyang berjemaah. Dan lalu ia atas sirat, mana siratul mustaqim, seperti kilat yang menyambar. Dan masuk syurga dengan tiada hisab. Tak payah pakai tiket apalah, pergi dekat syurga, masuk saja, malaikat kata masuk. Ni ada tanda khusus, Allah lepas. Faedah sembahyang berjemaah. Orang tak boleh bagi ni, imam tak boleh bagi, terbilai tak boleh bagi, pengurusi tak boleh bagi. Benda-benda yang disebut tadi, pengurusi tak boleh bagi, imam tak boleh bagi, terbilai tak boleh bagi, AJK tak boleh bagi, sampah tak boleh bagi. Yang boleh bagi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji ikhlas, janji dalam amal itu ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana orang, kerana Allah. Turun daripada tangga ataupun turun daripada lift tu, mana surau lillahi ta'ala, bukan kerana orang, bukan kerana surau, bukan kerana kenduri, bukan kerana nak buat kenduri, tak, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dah tua, aku dah tua dah, bekalan pun tak ada ni,
jumpa kencing manis ada, darah tinggi ada, kolesterol ada, gout ada, buah pinggang, jantung. Bahasa kita waktu tersebut hidup dengan ubat ya. Pagi ubat, tengah hari ubat, malam ubat. Kita makan tu sebab nak sihat. Yang bagi sihat tu sama Allah. Kita minta ke Allah sama. Selain daripada makan ubat, minta ke Allah sama. Mana minta ke Allah? Antaranya buat yang Allah suruh. Nabi bagi jaminan. Jadi maknanya Allah bagikan, angkat daripada kesempitan hidup. Sempit hidup pak. Kalau penyakit, kencing manis tinggi, darah tinggi, gout, lemah jantung, kolesterol tinggi, itu sempit hidup. Sempit. Kalau datang berjemaah, Allah janji dah. Nabi janji Allah akan angkatkan kesempitan kita. Kesihatan ada di situ. Kesihatan ada di situ. Janji ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi janji Allah akan angkat. Lepas tu mudah. Tempat kita semua yang kita takut tu kubur. Tempat yang kita takut kubur. Tempat yang kita takut juga di dunia dengan ancaman dunia. Sebab tu selepas sembahyang kadang ada surau, ada masjid, baca surah apa? Surah apa? Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal. Baca sebab apa? Sebab takut fitnah akhir zaman besar. Fitnah akhir zaman kita takut besar. Ancaman-ancaman yang sebab mungkin kita tak tahu. Kita pun baca. Mudah-mudahan Tuhan buang, Tuhan tak sampai kepada kita ancaman-ancaman tersebut yang mungkin merosakkan tubuh kita, yang mungkin merosakkan akidah kita, yang mungkin merosakkan akidah anak cucu kita. Kita takut, kita baca Mulk kan? Tapi jemaah tak ada. Janji Nabi itu sembahyang jemaah lebih banyak. Sembahyang jemaah tu lebih banyak. Tu siapa kekal sembahyang jemaah. Azab kubur tak kena. Tuhan ke dunia pun kita takut dah. Ancaman-ancaman baca surah Mulk. Hak dalam dunia tu yang kita takut. Hak dalam kubur nak jumpa malaikat muka nakik, nak kena ketuk, nak kena tibai, nak kena balun dalam kubur. Dalam kubur ada ular lagi. Dulu hadis dulu Suja'ul Aqra' besar ya, Masya Allah, tabarakallah, dengan lipan lagi, dengan kala jingking lagi dalam kubur. Sebab sembahyang jemaah Allah janji tak kena azab. Bila bangun daripada kubur susah hati pula, duduk di padang mahsyar. Nak gimana ni, aku tak tahu nak gimana ni. Allah janji lah mudah masuk dalam syurga. Mudah masuk dalam syurga. Sebelum masuk dalam syurga, nak lintas sirat, hak tu pun kita takut juga. Ada yang berjalan kaki, ada yang berlari, ada yang jalan merangkak, ada berjalan dengan perut, berjalan dengan perut atas titik sirat, ada berjalan ni heret muka, tenis muka. Bayangkan kalau kita tenis muka kita ni, tolak muka kita atas jalan tar, apa akan jadi? Luka habis. Tapi atas titik siratul mustaqim besok ada orang yang berjalan atas muka. Quran sebut mana ayat dah? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Adakah orang
orang yang berjalan dengan mukanya di atas siratul mustaqim besok itu adalah orang yang ahda, orang yang dapat petunjuk? Jawapannya tak. Baik, kita nak lari dari ancaman-ancaman ni, belenggu-belenggu yang menakutkan kita ni, dengan apa? Kita nak sedekah, duit tak ada. Kita nak infak besar-besar, duit tak ada. Kita orang bukan senang, kita orang susah. Gaji kita bukan puluhan ribu. Bersih-bersih main sebulan, tengok bersih-bersih adalah RM20 paling bersih. Itu gaji kita. Cucuk duit rumah, duit kereta, duit api, duit air, duit anak sekolah, duit anak tadika, duit anak ni minyak kereta, minyak motor. Oh, bayar hutang kawan ni, bayar sini, beli beras, beli lauk, beli. Oh, kereta pancing, oh tayar rosak pula. Tengok-tengok baki ada RM20. Tunggu RM20 tu, kau fikir lambat lagi nak dapat gaji. Ni baru 15 bulan. Tu ada lebih kurang dalam 10 hari lagi baru akan dapat gaji pula. Kalau gaji RM25 bulan, ni baru 5 bulan. RM20 ni nak tahan, tak tahan. Ini punca dia akan berlaku jumpa kawan pada dia. Kawan pun macam kita. Kita kerja kuli, kawan kita adalah kawan kuli. Gaji kawan kita dengan kita lebih kurang sama. Kadang kita lebih sikit kalau kita buat overtime. Kadang dia lebih sikit kalau dia buat overtime. Ni mula ada dia. Aku tak bagi kawan. Kena kawan yang kes tu berlaku, kata kawan kita. Pinjam boleh 200 tak ada. Orang bukan percaya duit dalam poket kita. Orang bukan percaya duit dalam bank kita, orang tak percaya. Kita ada bank, duit bank, buku bank kita ada. Orang bukan tahu duit dalam buku bank. Orang tengok kad dia, kad tulis Visa, Platinum lah apa bala. Orang tengok kad, oh duit ada. Bukan tahu. Sebab apa? Sebab orang pun macam kita, pakai seluar macam kita, pakai baju macam kita. Jadi jalan selamatnya, sembahyang berjemaah jangan tinggal. Jalan selamatnya, sembahyang jemaah jangan tinggal. Sebab 5 perkara ni Allah janji. Siapa beritahu? Nabi. Confirmation daripada Nabi. Confirm, yakin. Mesti aman hidup dunia. Mesti selamat daripada azab kubur. Mesti tak sempit hidupnya. Anak ada rezeki dia, isteri ada rezeki dia, kita ada rezeki kita, mak bapak kita ada rezeki mak bapak kita. Ibadatnya itu ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada disebut 5 perkara tadi. Azab kubur selesai, dapat amalan, surat amalan pula esok tangan kanan minta, oh dapat tangan kanan melompat seronok, oh dapat tangan kanan melompat. Ibarat kita dapat bonus ibarat kita di dunia ni buat kerja dapat bonus bonus bos istirahat tahun ini bonus 6 bulan. Siapa dah 6 bulan? Tepuk tangan. Tapi dapat 6 bulan tu bukan semua bos kata, ada orang tertentu sahaja. Hasil daripada audit kerja buat dalam syarikat, kita tengok siapa yang ikhlas, siapa yang rajin daripada sudut kerja. Saya ada panel saya, mereka akan pilih
Pak Men ni seorang, Pak Men ni satu orang, Pak Men ni satu orang, Pak Men ni satu orang. Bakal tunggu. Tiba-tiba jemput, apa seorang? Tepuk tangan. Itu tak lompat. Lompat kan? Yang lain saya bagi hanya 2 bulan gaji saja, bonus dapat, semua akan dapat. Tu tak seronok ni. Ini bonus ni. Kita akan tahun. Kita rasa macam tu ke? Angkat lagi pergi jemaah, masuk waktu pergi jemaah, masuk waktu pergi jemaah. Kita gitu ke? Ada kita keluar masjid jadi kaya, keluar masjid jadi kaya? Tak ada. Begitu ke? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala janji esok baru kaya. Gaji bukan dapat awal bulan. Gaji orang tak bagi awal bulan. Syarikat kalau bagi gaji awal bulan, syarikat tu bodoh. 1 hari bulan masa masuk kerja, hari tu dapat gaji. Lagi orang lagi dia bagi akhir bulan. Kita pun akan dapat mati tahun akhir kita hidup, lepas tu kita mati. Baru nampak hilang hanya nyawa daripada jasad, barulah kita nampak aku ni baik ke jahat. Masa hidup tak tahu. Dan lalu ia atas sirat seperti kilat yang menyambar laju. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada nak lihat. Yang kawan tung kita sampai lah. Dan masuk surga dengan tiada hisab. Kan senang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab tu bukan perjalanan masuk itu. Dipimpin, dirahi oleh para malaikat. Bagi jalan ini. Pakaian ketika tu bukan telanjang dah. Hiasan pakaian tu bawa bagi jalan ini orang yang jemaah Pak ni suruh masuk surga. Dia tak payah nak tengok tiket apa semua lah. Seolah-olah kita bukan kaunting lagi, tema khas. Kita nak pula tu, nak kita nak usaha. Nak duit banyak di dunia ni, mana kena kerja kuat. Nak di akhirat esok, nak balasan pahala banyak di akhirat esok, kena kerja ibadat kena kuat. Tak ada yang tak ada ibadat tu masuk surga. Payah. Adat kata payah. Tu tengok hatu orang yang ambil berat dengan sembahyang berjemaah. Dan barang siapa bermudah-mudah dengan sembahyang di dalam berjemaah, tengok, bermudah-mudah. Azan bunyi bertatau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertatau, darah lagi, main lagi, basuh mutu tak siap-siap lagi, duduk di kedai kopi lagi. Masa tu dah nak beli barang, masa tu dah nak beli ikan, masa tu dah nak beli sayur. Padahal orang azam maghrib lah. Takkan jam balik kerja dah rasa lagi. Bagilah alasan tu kat Allah. Bukan bagi alasan kat kita ni, bagi alasan tu kat Allah, kat Tuhan. Habis itu dah balik, bini suruh beli sekian-sekian, balik sampai lalu ni. Yang awal semayang, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang amin yang kita ketik tik. Tak malu ah. Orang yang bermudah-mudah
mudah dengan sembahyang berjemaah, tak peduli, anggap tak ada apa. Malah geng tu macam ya. Sebab apa? Sebab tu imam pun kelas bawah, Bilal pun kelas bawah, imam dua pun kelas bawah, Tim Bilal dua pun kelas bawah, AJK surau kelas bawah, semua kelas bawah. Cuba kalau tu imam ni kelas atas, tu imam kalau yang jadi tu imam ni cuba dia menteri, timbalan menteri, ataupun tu imam ni KP, Datuk KP, Ketua Pengarah. Bilal dia timbalan KP ataupun CEO besar. Penuh surau. AJK semua KP Datuk tu Datuk ni, Datuk tu Datuk ni, penuh surau. Sebab apa? Manusia yang kelas bawah ni dia akan berdempet dengan orang yang kelas atas. Itu tak lihat. Orang kelas atas tak akan turun berdempet dengan orang kelas bawah, kecuali orang yang mempunyai nilai diri yang rendah. Orang tawaduk maksudnya bukan maknanya nilai diri rendah itu tak ada. Nilai diri maknanya orang yang tawaduk. Kita tengok mana-mana pun, kalau orang besar-besar turun, kalau orang kita ni salam pun tak, malam sentuh. Kalau orang besar turun salam, kalau boleh tak cium, pak dia boleh tak cium. Itu nak bagi tahu nilai orang. Itu yang jadi. Ni orang yang memudah-mudahkan, pandang mudah, maksud memudah-mudahkan, pandang remeh, pandang mudah, pandang lekeh terhadap sembahyang berjemaah. Apa berlaku? Barang siapa memudah-mudah dengan sembahyang di dalam berjemaah, diangkat Allah akan berkat daripada usaha dia, gaji dia, kerja buat dia, tak ada berkat. Itu tak cukup. Allah, Masya Allah, Tabarakallah, aku gaji sebulan 3,000 dah. Rumah sewa pun 200-300 je. Tak mahal, tapi tak cukup. Anak 3 orang je. Yang pakat tu cukup. Gaji 1,800 nya. Pakat tu gaji 1,800, rumah sewa 600, boleh cukup. Heran. Kita 3,500. Terkadang buat overtime, kalut sana kalut sini 4,000 lebih, tak cukup. Di mana? Cek balik. Yang rajin sembahyang jemaah. Aku ni rajin sembahyang jemaah tak? Aku ni malas sembahyang jemaah. Keberkatan hidup, keberkatan usaha, kerja kita tak berkat. Kerja kita tu tak ada keberkatan. Cukup yang orang lain, la ilaha illallah, cukup. Dia tu bawa teksi, bawa Grab ya, tu pun dia kata sehari pun lebih kurang bersih 100 ya. 100 kalau sebulan dah 3,000. Bukan hari-hari bawa Grab. Tapi cukup belah anak bini. Oh heran. Setengah orang tak nak fikir tu, hari tu dia dapat 100 bersih. Yang hari biasa-biasa ni bersih 500, 600. Bawa trade tu hantar pergi sampai KL, bawa trade sehari
kereta tu belum jalan gerak, kita mungkin tak sampai sebulan paling tidak. Kalau macam kereta saya nak tukar minyak hitam tu sebulan, sebab tak pergi jauh-jauh. Ni kalau gerak berjalan tu tidak silap seminggu dah tukar minyak hitam, main Grab, kereta baru tu. Lepas tu ikut dan mula buka kereta tu salah. Kita tak fikir tu, kita tak fikir tu tang Allah bagi tu, sebab-sebab tu. Tu tengok, diangkat Allah akan berkat daripada usahanya, tak cukup usahanya, dan daripada rezekinya. Rezeki dah cukup, kerja dah minta doa bagi rezeki banyak. Amal itu, amal ini, baca doa ni murah rezeki, baca doa ni murah rezeki. Jemaah tak kerja baca doa. Awak ingat Tuhan tu hamba. Masa dulu susah hati duit tak ada pun, mudahlah baru ingat Tuhan. Ya Allah, bagilah, ya Allah kumurahkan. Ingat Tuhan tu hamba kau, terpaksa dia bagi, ikut dia nak bagi tak bagi pun. Itu satu. Takkan aku tu terkadang tapi kita tak ada minta doa, kita baca ngaji banyak lagi faham ayat tu. Berkat rezeki, mana tiada berkat, diangkatkan keberkatan daripada usaha dan daripada rezekinya. Tak berkat, makan tak cukup-cukup, tak cukup-cukup makan. Rasanya baru beli telur 2 hari lepas, 1 papan habis dah. Anak 2 orangnya semua dah tak sedar makan. Beli ayam pun sekali makan, siapa makan ni? Aku ke? Bewak makan ni. Jadi seolah-olah nak kaitkan kan, kita ni macam binatang. Na'udzubillah. Dan tiada diterima segala amalnya. Itu je. Orang yang malas sembahyang berjemaah, Tuhan sebut Allah angkat keberkatan usaha. Tak ada berkat dalam usaha, tak ada berkat dalam rezeki. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala angkat. Tak diterima amalannya. Amalnya apa? Amal baik. Dia sedekah pun Tuhan tak terima. Dia senyum pun Tuhan tak terima. Kan senyum itu sedekah. Buat baik, Tuhan tak terima. Na'udzubillah min zalik. Dan dihilangkan tanda kebajikan daripada mukanya. Muka dia tu Allah hilangkan tanda orang baik. Na'udzubillah min zalik. Tak tengok pun tengok macam orang tak baik. Orang soleh tengok tahu. Orang macam kita ni yang tak soleh ni tak tahu, tak tengok, tak tahu. Orang soleh tengok, tahu. Na'udzubillah. Dan dihilangkan tanda kebajikan daripada mukanya, dan adalah ia sebenci-benci pada hati manusia. Manusia tengok dia meluat. Orang yang tak berjamaah ni, manusia meluat, benci tengok dia. Antara saya pakai serban, pakai jubah. Contohnya pakai serban, pakai jubah elok dah, berubah serban terlubai ni. Mayang mana jemaah tak pernah jumpa. Berlakon
seluruh dia dalam keadaan dahaga yang sangat-sangat, dalam keadaan lapar yang sangat-sangat. Gambaran dia kalau masa kita dahaga ketika kita nak mati tu, andainya Allah Subhanahu wa ta'ala orang bagi kepada kita satu laut air, tak akan hilang dahaga. Na'udzubillah min zalik. Andaian kalau Tuhan orang bagi ke kita tu satu laut untuk kita minum, kita tak akan hilang dahaga. Dan dikeraskan atasnya, dan dikeraskan atas soal kubur. Soal kubur, soalan muka nakir tu kerah. Kalau kita orang baik, silap-silap dia tanya lembut-lembut. Kalau kita orang yang jenis tak sembahyang berjemaah, dia keras tanya, garang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masa baru mati, malam pertama dia masuk kubur, dia cerita ada orang mimpi jumpa dia, gigil dia. Dia tergigil, sendi-sendi ku ni melonggar macam nak tercabut. Jadi seluruh sendi-sendi ku bergegar apabila datang dua malaikat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sahabat Nabi, orang yang dijamin 100% masuk surga tanpa hisab, dijamin oleh Nabi. Kita Nabi tak jamin. Sayyidina Umar berjemaah tak berhenti. Kita ni selalu berhenti jemaah, dia tak berhenti. Itu pun takut. Kita berani ya. Na'udzubillah min zalik. Ni kes sembahyang berjemaah. Dikeraskan atas soal kubur, dan adalah kuburnya sempit lagi kelam. Kubur, lubang kubur kita duduk tu sempit lagi kelam. Dah kelam, sempit pula. Aduh, macam mana tidur ni? Dan adalah kuburnya sempit lagi kelam, dan boleh dikuasakan atasnya perhisab pada hari kiamat. Maknanya tak jadi macam yang tadi lah. Yang tadi tak ada kena hisab. Ini maknanya dihalusi hisab ke atasnya pada hari kiamat itu. Tak cincai. Ya tadi ni hisab, tak payah jalan. Tolonglah gitu. Maitan kita ni dihalusi. Kalau dikeraskan, dengan makna dikeraskan, halo hisab satu-satu, terperinci. Ni waktu ni masa ni buat ni saksi. Lambat. Na'udzubillah min zalik. Ni main dengan semayang ni letih ya. Takut kita boleh jemaah mai lah, turunlah jemaah. Ni jemaah ni. Dan dimurka Tuhan atasnya, Tuhan marah pula. Orang yang tak pergi jemaah tu Tuhan marah pula.
dan disiksakan dia dengan masuk neraka. Masuk neraka bukan dia suruh masuk elok-elok. Tak. Kasar nak masuk neraka. Dan disiksakan dia dengan masuk neraka. Dan berkata Qatadah, lazimkan olehmu dengan sembahyang. Sembahyanglah, jangan tinggal sembahyang. Maksud di sini berjemaah lah. Kalau dalam tajuk jemaah, berjemaah lah. Jangan tinggal jemaah. Gilah di mana pun, sembahyanglah dengan jemaah walaupun 2 orang pun. Lazimkan olehmu dengan sembahyang, maka bahwasanya sembahyang itu tabiat orang mukmin. Sembahyang itu tabiat orang mukmin. Orang mukmin ni dia tak boleh lari dengan sembahyang. Orang yang tak sembahyang ni bukan tabiat orang mukmin. Buat kerja tahu dah masuk pukul 1 10 masuk waktu zuhur, buat tak tahu. Dengar je buat tak tahu. Itu kan tabiat orang mukmin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini umat yang dirahmatkannya. Umat Nabi kita ni, kita lah umat yang dirahmatkannya. Nak banding dengan umat Nabi dulu, umat Nabi kita ni lah yang banyak dapat rahmat daripada Allah. Sebab Allah sayang kepada Nabi, dan jadi Nabi sayang kepada umat. Jadi umat Nabi itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirahmatkan dia. Dan tiada diangkat Allah daripada mereka itu akan bala, melainkan ikhlas. Melainkan ikhlas. Dan dengan doa mereka itu dan sembahyang mereka itu, Tuhan angkat bala dengan apa? Ikhlas. Buat kerja dengan ikhlas, bersedekah dengan ikhlas, sembahyang ikhlas, baca Quran ikhlas, tolong orang ikhlas. Bala yang Allah nak turun tu Allah angkat. Dan doa mereka itu berdoa, bala yang Allah nak turun tu Allah angkat dengan sebab doa. Dan dengan sembahyang, kita sembahyang, banyak sembahyang, bala yang Allah nak turun tu Allah angkat. Itu maksud dia tu. Dan tiada diangkat Allah dan tiada diangkat Allah daripada mereka itu akan bala, melainkan ikhlas. Allah nak turun dah bala, tapi ada orang yang ikhlas, Allah angkat bala. Allah nak turunkan bala, ada di kalangan orang mukmin berdoa, Allah angkat bala. Ada orang sembahyang, Allah angkat bala. Andainya tak ada sembahyang, tak ada doa yang mukmin, tak ada ikhlas daripada orang yang beramal, habis lingkup. Nah, tu. Dan segala orang yang dhaif mereka itu, orang yang lemah, orang yang tua, orang yang uzur, Allah kesian, Allah sayang. Sebab tu Allah tak turun bala. Maka memadai akan kamu, hei saudaraku, dengan beberapa hadis yang tersebut ini. Seolah-olah kata Syekh, cukuplah hadis yang aku bagi ni banyak dah, padan dah tu. Padan lah tu hadis yang aku bagi banyak dah, berkenaan dengan kelebihan sembahyang, berkenaan dengan orang yang lalai
Pandang tak tu banyaklah hadiah aku bagi tu. Soalan tanya. Dan jika tiada daripada orang yang meninggalkan sembahyang itu melainkan berpalingnya daripada Tuhannya yang menjadikannya. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang tinggal sembahyang tu adalah orang yang berpaling daripada Allah. Contoh, Allah suruh sembahyang, dia tak sembahyang, berpaling tak? Palingnya. Contoh kita kata budak-budak, kita cikgu ke apa, coba duduk game, kita panggil, budak-budak beratur sini, budak-budak beratur sini, buat barisan beratur. Jadi ada budak yang tak nak beratur. Budak yang tak nak beratur tu kita marah, pasti kita marah. Budak yang tak beratur tu berpaling daripada kita, berpaling daripada kita. Budak yang tak ikut undang-undang kita, peraturan yang kita buat. Gitu juga kalau Tuhan suruh sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tak tahu lah Tuhan bagi suruh sembahyang, sembahyang. Buat tak tahu, paling tak marah lah. Marah. Contohnya kita jadi guru, budak-budak buat tak tahu, kita suruh betul-betul buat tak tahu, pegang watan. Itu kena budak watan, tiap sekali kat kaki batu, tiap sekali kat kaki batu, baru batu. Gitu juga gambarannya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tak sembahyang itu adalah orang yang berpaling daripada Tuhannya, yang menjadikan dia. Dia Tuhan yang menjadikan dia. Siapa yang jadi dia? Allah. Bila Allah suruh tak nak ikut, mana berpaling daripada Tuhan yang menjadikan dia. Jadi tak dosa. Dosa, tak salah. Salah. Sebab tu hadis yang dulu sampai Nabi tak bagi kawan, tak bagi duduk sekali, tak bagi makan sekali. Makan sekali dengan dia, Nabi tak bagi. Orang yang tak semayang ni takut bala turun kali kita. Dan dinama dan disamakan kejadiannya serta sejahtera segala anggotanya, dan dijadikan dia mu'tadil kejadian, yakni berdiri, tiada dijadikan dia seperti binatang. Kan Tuhan jadikan dia tu elok, Tuhan jadikan kita elok, sama kejadian, serta sejahtera, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada kepala, ada sihat apa semua. Muqtadil kejadian kita ni. Manusia lah sebaik-baik kejadian. Nak banding dengan ayam itik, nak banding dengan lembu, bumbung kebau, mana lebih elok? Elok manusia. Sempurna kejadian ni. Yakni berdiri, tiada dijadikan dia seperti binatang. Tuhan tak jadikan kita seperti binatang. Dan peliharakan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala jaga pula kita, diberi makan dan minum. Allah bagi makan, Allah bagi minum, Allah bagi tempat tinggal, dan dimasukkan dia di dalam agama Islam. Bagi agama pula kepada kita, bagi syariat sebagai peraturan hidup kita. Nescaya memadai akan dia, maka betapakah layak dengan ini hamba yang dhaif lagi zamim, bahawa berbuat maksiat akan Tuhannya yang karim, Tuhannya yang mulia. Tuhan bagi belaka arah,
Tuhan bagi kat kita akal, Tuhan bagi kat kita ilmu, Tuhan bagi kejadian kita elok, berjalan elok, tak macam binatang. Allah bagi tempat tinggal, Allah bagi makan, minum. Kan elok. Makan pakai sempurna Allah bagi. Boleh dada kita buat, kita nak makan. Patutkah kita buat maksiat kepada Allah? Tak patut. Buat maksiat kepada Allah antaranya tak sembahyang. Terkadang sembahyang, rajin sembahyang, tapi tak belajar hukum hakam berkenaan dengan sembahyang. Tak betul dah sembahyang. Sembahyang Masya Allah, tabarakallah, rajin, siang malam masjid, siang malam surau, siang malam berjemaah, tapi sembahyang tak betul. Dihukum tak sembahyang. Kena ngaji buat sembahyang. Sembahyang ni bukan jenis tengok-tengok. Bukan jenis tengok-tengok. Silat boleh tengok-tengok. Tengok kawan ni buat lagi, tengok kawan ni buat lagi. Kita boleh buka langkah macam kawan tu. Sembahyang kan gitu. Sembahyang kita tengok orang kat tangan, kita pun kat tangan. Orang rukuk, kita pun rukuk. Tak. Terkadang kita tengok orang sembahyang, rukuk punya macam lain, angkat tangan. Kita pun ngaji di mana lah tahu? Dia orang dekat kan, orang rukuk, bangun dia bersujud, orang cakap tangan, tumbuk, kita pun tumbuk. Padahal ambil tak mana tahu? Tiru-tiru. Itu tak boleh. Dia kena ngaji, dia kena belajar. Daripada takbiratul ihram sampai ke bagi salam pun kena belajar. Biasanya berlaku kepada orang kecil, tua-tua. Dia jumpa ustaz, betul Fatihah. Bagus lah. Apa betul Fatihah tu bagus. Tapi takbir dia betul ya. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fatihah satu hal. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah kan? Assalamualaikum. 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 Sembahyang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa suruh hangguk? Tu sesumpah boleh hangguk. Duduk atas turun pagar kan? Tu sesumpah. Ni sembahyang. Betul ya. Bismillah. Assalamualaikum. Salah. Bagi salam wajib. Sebutan dia kena betul. Betul kan? Assalamualaikum. Setakat tu. Hak sunat dia pula pandang depan. Ni sunat dia angguk kepala bawah. Dia rajak. Tak ngaji, tegur, masalah. Tahiyat, siapa dengar tahiyat? Siapa yang mensahkan tahiyat kita tu? Ustaz tak sahkan, Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul tadi. Waladdallin. Betul tadi. Alhamdulillah. Sedap bacaan. Tahiyat sebab tak sahih. Tak ngaji. Itu at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarak
Cina, India. Sebutan tu tak sah. Sebutan ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Liko. Kena ngaji ya. Itu baru hak qauli. Baru hak qauli. Hak fi'ali tak ada lagi perbuatan. Takbir gitu lah, takbir gitu lah. Kiam begini lah, begini. Dapat ni mana tu guru orang ajar. Mana tu guru kan? Kan sembahyang ni mutawatir daripada Nabi. Nabi buat gitu, sallu kama ra'aitumuni salli. Makna orang tengok Nabi buat gitu, lepas tu sahabat buat gitu, lepas tu tabi'in buat gitu, tabi'in buat gitu, sampailah kepada kita. Untuk guru kita buat gitu. Allahu Akbar. Jangan ikut. Ini tak salah lagi, tak dosa, tak batal lagi. Lepas tu dia bersudut bacaan dia pula, Fatihah apa semua tu. Syarat baca Fatihah tu dengan ayat dan 140 ataupun 142 huruf tu kena komplit, kena ada tu. Tasydid yang 14 dalam tasydid 14 tu kena ada. Huruf-huruf kena sebutan dia betul. Dan syarat dia pula tu kena berturut-turut. Dia kena mualat daripada satu kalimah kepada satu kalimah, daripada satu ayat kepada satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Syum bersin. Alhamdulillah. Sunat masa bersin sebut Alhamdulillah walaupun dalam sembahyang. Ar-Rahmanir-Rahim kita sama Maliki Yaumiddin. Tak mualat dah. Tak mualat. Sembahyang tak batal lagi. Fatihah batal dah. Kena ambil balik. Kita berhenti mana tadi? Kita berhenti tengah. Mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita bersin. Bila kita bersin, kita putus. Kena ambil balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ambil boleh. Kalau kita bersin gitu, kemudian kita jawab bersin kita tu, kalau tak jawab tak ada masalah. Berbeza dengan amin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bila tiba-tiba imam itu dah waladdallin. Amin. Kita pun amin. Amin kita boleh sama boleh. Maliki Yaumiddin. Sambung, tak ada masalah. Tu pun dah kaji. Sebab bila dengar lingkup dah Fatihah tu ni, rosak dah mayang ni. Tak batal semayang lagi. Kena baiki dulu Fatihah tu. Baik balik Fatihah. Itu pun Fatihah. Tu banyak benda. Ni tak layak. Kalau kita nak buat maksiat kepada Allah, khususnya tak nak sembahyang, tak layak kita. Sebab makan, minum, tempat tinggal, kesihatan, nyawa, tubuh, badan kita ni Allah bagilah kau. Tu yang dia tanya tu. Layak ke? Tak layak. Tak layak kita nak buat maksiat
maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikut dia akan tipu daya syaitan. Tak layak kita nak ikut tipu daya syaitan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk jalan kepada kita dah. Dan mengikut ia akan tipu daya syaitan rajim. Mana syaitan rajim? Syaitan yang dirjam yang menyeru ia kepada jalan kebinasaan. Syaitan nak ajak apa binasa. Hak orang baik mana dia kacau. Orang jahat betul lah. Orang tak ayo. Hati kita ikut. Ni hak baik ni. Duduk dalam surau dah. Duduk dalam surau dah, semayang dah. Oh bagus lah semayang. Elok cantik. Mana ada orang semayang macam kau rajin. Kita pun dia melingkup. Semua syaitan ni kalau ikut dia guru kepada malaikat. Kalau tak silap dia guru kepada malaikat. Cuba 20 tahun. Azazil ni, Iblis ni sama, dia guru kepada malaikat 20 tahun. Pakar dia tu berapa tahun tawaf Kaabah, tawaf Arash. Hebat syaitan. Tu kita kena rujuk dalam Siratul Talibin, syarah kepada Minhajul Abidin ada cerita. Saya duduk Malaysia kita ni sikit syaitan Masya Allah Tabarakallah. Hak duduk baik baca Quran untuk sembahyang rajin tu pun kena ni. Tambah ke atas mayang lagi dah tu. Situ. Dan mengikut ia akan tipu daya syaitan rajim yang menyeru ia ataupun yang menyerui kepada jalan kebinasaan, dan maka celakalah bagi mereka yang mengikut akan dia, akan syaitan, dan memperkenankan seruannya, mana mengikut seruannya, seruan syaitan, dan menyalahi ia akan suruhan Tuhannya. Celakalah orang tu. Tuhan suruh tak nak ikut, syaitan suruh ikut. Dan menyalahi ia akan suruhan Tuhannya dan penghulunya, maka apakah sejahat-jahat dan sekeji-keji pekerjaannya dan usahanya, dan apakah sebenar-benar balanya, maka apakah sekeji-keji batinnya sertanya. Itu yang buat heran tu. Ayat ni ayat seolah-olah heran, takjub ni. Maka apakah sejahat-jahat, jahat sungguhlah. Seolah-olah jahat sungguhnya. Hak Tuhan bagi makan, bagi minum, bagi tempat tinggal, Tuhan suruh tak nak ikut, pergi ikut hak syaitan. Macam mana? Apalah jahat sangat tu. Apalah keji sangat tu. Tu ayat dia tu. Maka apakah sejahat-jahat dan sekeji-keji pekerjaan dan usahanya, dan apakah sebesar-besar balanya. Bala apa jadi macam tu. Soalan tanya gitu. Maka apakah sekeji-keji batinnya, turun sungguh perut dia tu pasal apa? Kelam perut tu. Bahasa kita kelam hati perut tu. Maka apakah sekeji-keji batinnya dan sirnya. Sir itu rahsia dia, rahsia hati dia. Apa teruk sangat rahsia hati dia tu. Maka bersegera olehmu, hei segala saudaraku, dikurniakan rahmatmu. Maknanya moga-moga dikurniakan rahmat akan kamu oleh Allah. Tak kala mendengar kamu orang tak kala mendengar kamu orang yang kepada ta'atul Rahman. Apabila kita mendengar orang-orang
dikurniakan rahmat akan kamu oleh Allah, tak kala mendengar kamu orang yang kepada ta'atul rahman, taat kepada Allah. Rahman itu Allah, nama Tuhan yang maha menyayang. Dan takut olehmu seolah-olahnya, hei saudaraku, bahawa bermain-main akan kamu oleh syaitan. Takut syaitan duduk main-main kita aja. Syaitan bukan ikutan kita, dia main-main kita, dia nak rosakkan kita. Dan diburu akan kamu dengan segan. Kita ni diburu dengan segan. Syaitan buru kita dengan segan. Sebab apa tak turun jemaah subuh, tak ada asar, tak ada zuhur, tak ada maghrib, tak ada isya, tak ada ni surau ni. Macam mana tak ada? Bangunan sampai 18 tingkat, tapi tak ada orang 18 orang, tak ada. Macam mana tak ada? Sebab diburu dengan segan, malah kata diburu kamu dengan segan dan berlambatan, lambat hanyut. Dalam kitab Guru Nafis, dia menyebut ada 3 perkara yang menyebabkan manusia ini tidak sampai kepada Allah. Manusia yang dimasukkan itu adalah salik, orang yang menjalani ibadat kepada Allah, tak akan sampai kepada Allah. Ada 3 benda. Terutama dia sebut kasal, malah berzikir tak sampai kepada Allah. Kedua, futur, lemah. Bukan maksud lemah badan. Lemah badan satu hal, lemah bahasa malas. Atasnya malas, nampak lemah. Sebab apa lemah? Sebab sangkut dengan urusan dunia. Sebab apa tak sampai surau sembahyang maghrib? Sebab urusan dunia, pergi kerja tadi balik lewat. Sebab apa tak boleh sampai sembahyang isyak, padahal isyak dah ada di rumah? Sebab letih tadi, sudah sampai di rumah, makan, minum, apa sembahyang, apa semua. Maghrib, lepas tu letih, rehat. Pada letih nak turun balaha, kasal ada situ, lemah ada situ, al-dha'fun. Kemudian disebut dan satu lagi, malalatul milal. Malalatul milal ni maknanya jemu. Jemu sebab apa? Sebab tak nampak, tak dapat dan tak nampak hasil. Tu jemu. Jemu lah kalau kita nak mancing tak dapat, mancing tak dapat. Jemu. Malah tu tak ada ikan, balik kan? Tapi kalau gagal duduk tukar umpan, tukar tempat, paling tidak pun insya-Allah ada agaklah seekor dua. Itu tak jemu. Ni orang yang jemu berzikir, orang yang malah berzikir, orang lemah berzikir, tak akan sampai. Itu tak akan sampai. Dan satu lagi, tegah tu tak akan sampai juga. Dengan ada riya dan ada ujubnya, ada sum'ahnya, lingkup. Itu dalam buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diburukan kamu dengan segan dan berlambatan, lambatlah. Maka bahawasanya lambatlah. Baca kitab apa lama Ustaz tak berhenti. Tunggu 10 berapa tu. Itu lambat tak tu. Dan berlambatan, maka bahawasanya ia kehinaan dan kerugian. Dan ketahuilah olehmu, hai saudaraku, diberi taufik, makna moga-moga diberi taufik akan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidayah akan kamu, bahwasanya lazim atas kamu menyuruh segala isteri-isteri kamu
semayang. Jaga semayang tu dua benda. Jaga masuk waktu, jaga masa tengah semayang tu daripada perkara-perkara yang membatalkan semayang. Ambil wudu, jaga wudu elok-elok betul-betul. Bila ada semayang, takbir semayang, Allahu Akbar, betul-betul. Habis. Kerana bahawasanya mereka itu amanah Allah kepada kamu. Sebab apa bini kamu, anak-anak kamu, kamu kena suruh mereka tu semayang, kena tengok mereka itu jaga semayang, mereka tu elok-elok. Sebab mereka itu adalah amanah Allah kepada kita. Itu nak cari bini, nak cari hak mayang elok, bukan cari bini hak rupa elok. Kita cari bini tengok rupa elok dulu, semayang tak elok tak apa, dengan rasa tak apa kita boleh ajak. Biarlah. Kalau kau sempat aja, kalau dia ajar kau, itu kelemahan kita. Laura ni tak lama mana pun main tua betul. Main tua, tengok artis dulu-dulu ni. Oh, zaman Piramli tengok pelakon Lawa, Sarimah lah, Nurmadiah lah, Saadiah lah, apa sampai film tu lawannya dan wangi kan, wanginya dan wangi sampai tok syekh habis balik tidur tak ada nak lawan dah dia jadi orang kerepot habis uduh kan, tak nak dah. Tapi kalau cari yang cantik sembahyang dia, cantik ibadat dia, sampai mati cantik syurga. Esok masuk surga esok, elok belakang, tak uduh lah. Kita bini kita ni hidung kumbang lah, tak elok lah, jongang lah apa. Bagi elok ibadat lah, bagi elok ibadat lah. Akhirat esok tak ada lah. Hidung kumbang tak kumbang lah, jerawat tak ada lah, gojongan pun tak ada lah, cantik. Mata sepek pun tak sepek lah, elok cantik dah. Bulu kuning melontik, Masya Allah, tabarakallah. Esok di akhirat itu di dunia je uduh ni. Habis itu. Dan bahawasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan khianat kepada amanah yang Allah bagi kepada kamu. Dapat istilah ya. Qala, dan bahawasanya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu wallahu alam, tasbih faradam satras. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.